Nak sebut T-Live ke atau T-Life? Siapa yang gila boba? Dulu kita tak panggil boba lah, dulu kita panggil bubble kan. Korang masih ingat tak? Sekitar tahun 2017 macam itu, nama Chatime ni tukar jadi nama T-Life tau. Masa tu semua memang tengah kemaruk Chatime lah kan. Sebab apa? Sebab Chatime ni antara kedai yang terawal tau buka air kedai boba. Kalau dulu kita tak panggil boba lah, kalau dulu kita panggil bubble. Sebelum ada kedai-kedai lain masa tu, kedai dia ni naik dulu. Tapi itulah, tengah-tengah naik masa tu, kalau korang pergi mall, tengok-tengok Chatime ni dah tukar nama jadi T-Life tau. Masa tu aku pun pelik jugalah, sebab aku pun masa tu minum juga air Chatime ni. Tapi bila ada satu masa tu aku pergi kan, aku pergi mall kan, tengok-tengok kedai Chatime tu dah tukar jadi T-Life tau. So jadi macam klik-klik kejap lah masa tu kan. Bong terbiat ke apa, baru je naik tiba-tiba tukar nama kan. Kod bankrupt ke apa ke, mana nak tahu masa tu kan. Kita pun tak tahu pasal apa. Tapi aku rasa sekarang semua dah tahulah pasal apa diorang tukar nama kan. Aku nak cerita sikit lah pasal dua nama kedai boba ni. Tapi aku rasa ramai je yang dah tahu pasal cerita ni. Tapi aku sajalah nak bercerita kan. Masa tu kalau kau pergi mana-mana dekat shopping mall, mesti ada kedai boba. Even dekat shop lot mesti ada babe. Kat stesen minyak masa tu kau jangan cakap lah, mesti ada kedai Chatime. Tak ada Chatime pun mesti ada T-Life. Dalam pertengahan tahun 2018 macam tu tau, diorang ni pernah berlaku rentetan pertikaian tau antara dua jenama besar ni, sehingga kan semua cawangan T-Life masa tu diarahkan tutup tau, di seluruh negara. Diarahkan tutup tu oleh mahkamah tau, bukan polis yang bagi. Mahkamah yang suruh tutup masa tu. Rentetan isu yang timbul tu juga membuatkan orang ramai menyangka Chatime ni dah bertukar nama kepada T-Life. Sebaliknya, dua jenama ni adalah entiti yang berbeza dan tidak mempunyai kaitan langsung tau masa tu. Okey, sebelum tu kita cerita dulu pasal dua jenama kedai air ni kan, Chatime dengan T-Life. Okey, Chatime ni sebenarnya asal daripada Taiwan tau. Dia ni daripada Taiwan ke Malaysia. Company induk dia iaitu nama Lakafa International Co Ltd. Syarikat diorang ni syarikat minuman dan makanan dari Taiwan tau. Dia ni lah yang bawa masuk jenama Chatime dekat Malaysia sejak tahun 2011 lagi. Memang aku ingat babe time-time macam tu, time-time 2011 macam tu kan. Time-time aku bercinta lah kan. Kita kalau pergi mall masa tu, kalau pergi berjalan, kalau tak singgah air Chatime ni tak sah lah, mesti wajib singgah lah masa tu. So ada satu syarikat Malaysia ni, nama dia syarikat Loop Holding tau. Dia ni dah buat agreement tau dengan Lakafa untuk membuat jangka masa panjang tau. Aku rasa dalam 20 tahun macam itulah dia punya agreement dia kan. First cawangan Chatime masa tu dekat Malaysia dekat Pavilion. So pada Januari 2017, Lakafa ni sebagai pemilik jenama Chatime dekat Malaysia ni telah membuat pengumuman tau. Apa yang diumumkan? Dia kata dia nak menamatkan kontrak dengan Loop Holding sebagai pemegang lesen franchise utama dekat Malaysia tau. So bila Lakafa umum benda tu, Loop Holding ni jadi trigger lah. Dia rasa dia ada 20 tahun lagi baki kontrak tu. Kenapa tiba-tiba Lakafa nak batalkan kontrak tu dengan Loop Holding masa tu? So apabila penamatan kontrak ni diumumkan, maka bermulalah beberapa siri tuduh menuduh antara dua pihak ni. So antaranya ialah yang pertama, Lakafa ni mengatakan bahawa Loop Holding tidak mendapat kebenarannya untuk menggunakan bahan-bahan yang diragui. Loop Holding pula mempertahankanlah tindakannya dan mengatakan bahawa bahan yang digunakan tu adalah halal dan berkualiti. Kenalah dengan orang kat Malaysia ni yang kebanyakannya adalah orang Muslim. Malah Loop Holding menyatakan lagi mereka membeli barangan tersebut untuk menghasilkan perisa yang digemari oleh rakyat Malaysia. Antaranya contoh seperti perisa coklat, Cadbury dan Holik. Kau tahulah orang Malaysia ni kan, orang Malaysia ni semua dia nak rasa. Aku rasa mungkin time ni time raya kot. Mungkin Loop Holding ni nak buat tarian error kan. Dia try buat perisa-perisa yang tarik perhatian time raya kan. Mungkin macam tu, mungkin macam itulah. So yang kedua, Lakafa mengatakan bahawa Loop Holding ni tidak membeli bahan mentah daripada pengedar utama berdasarkan perjanjian yang dipersetujui. Loop Holding mengatakan bahawa bahan-bahan mentah tu yang dijual terlalu mahal dan mereka ni sebenarnya boleh beli bahan tu dengan harga yang jauh lebih murah. Contoh macam inilah. Lakafa ni dia ada pengedar dia kan. Pengedar dia ni contoh jual ayam. Contoh ayam tu dia jual sekilo RM20. Sedangkan market dekat Malaysia ni ayam tu sekilo cuma RM10 ke RM8 je. Tapi kenapa dia jual RM20? Benda yang sama. Itu yang mungkin Loop Holding terasa macam macam terasa dia tipu lah. Sebab benda yang sama, tapi kenapa kau sebagai pengeluar yang sah kau jual benda tu yang mahal? Patutnya kau jual lah benda tu yang murah dekat franchise kau, tapi kau jual mahal pula. Macam mana franchise kau nak cek makan? So yang ketiga pula, Loop Holding ni tidak berpuas hati dengan tindakan Lakafa. Lakafa ni dia pergi jual minuman 3-in-1 Chatime tu dekat Malaysia tau. Dalam kau jual dekat Malaysia, lepas tu Loop Holding pula tak tahu yang kau jual 3-in-1 tu dekat Malaysia. Sedangkan Loop Holding tu adalah pemegang lesen franchise utama dekat Malaysia. Kau nak
nak jual kat Malaysia, kau kena melalui Malaysia. Even itu adalah produk kau. Sebab lesen tu ada lesen dekat Malaysia. Seolah-olah macam Lakafa ni menganaktirikan Loop Holding tau masa tu selaku pemegang lesen franchise utama dekat Malaysia. So yang keempat, Lakafa ni mendakwa tau. Dia ni dakwa apa? Dakwa Loop Holding ni tidak membayar royalti mengikut tempoh yang dijanjikan. Loop Holding ni dalam kenyataan balasnya menyatakan bahawa mereka mendapat nasihat daripada peguam untuk berbuat demikian, memandangkan terdapat konflik yang belum dapat diselesaikan oleh kedua syarikat ni. Setelah penamatan kontrak antara Loop Holding dengan Lakafa ni kan sebagai pemegang lesen franchise utama dekat Chatime, ketua pegawai eksekutif Loop Holding tau, Brian Lu, nama dia Brian Lu. Dia ni telah bertindak membuka perniagaan mirip sama macam Chatime yang diberi nama iaitu T-Life sekitar bulan Februari 2017 macam tu. Tindakan beliau ni agresif tau. Dia ni buat pelaburan yang besar tau masa tu. Dia menjenamakan semula 161 cawangan Chatime kepada T-Life. Pembukaan T-Life ni semestinya tidaklah disenangi oleh Lakafa. Malah ianya boleh menimbulkan konflik yang lebih parah. Sebagai contoh, dalam perjanjian yang terdahulu yang ditandatangani oleh Loop Holding dan Lakafa untuk membuka cawangan Chatime dekat Malaysia, terdapat satu perenggan tau yang menyatakan bahawa Loop Holding tidak boleh membuka perniagaan yang sama atau mirip atau menjadi pesaing kepada Chatime dalam tempoh masa yang tertentu sehingga kontrak mereka tamat. Maknanya 20 tahun lagi baru boleh buka Syul T-Life. Walau bagaimanapun, pembukaan T-Life ini jelas melanggar perjanjian tersebut kerana jenis dan produk ni adalah hampir sama sekali. Selain itu, Lakafa juga menuduh bahawa Loop Holding menggunakan segala aset dan dokumen Chatime untuk penjenamaan semula hampir semua cawangan Chatime kepada T-Life pada masa yang singkat masa tu. So, dalam beberapa siri pendakwaan yang telah dijalankan sebelum ini kan, so pada 27 Jun 2018, Mahkamah Rayuan telah mengeluarkan arahan penutupan ke semua cawangan T-Life dekat Malaysia masa tu. Walau bagaimanapun, Loop Holding selaku pemilik T-Life masa tu mengatakan bahawa dia akan membawa perkara ini ke Mahkamah Tinggi tau. So, dalam beberapa hari kemudian, Loop Holding ni dengan Lakafa ni akhirnya mencapai persetujuan tau, iaitu menyelesaikan pertikaian ini dekat luar mahkamah. So, kedua-dua syarikat ni berkenaan bersetuju untuk menarik balik semua proceeding mahkamah dan timbang tara dekat Singapura tau. Kalau korang nak tahu, dia ni nak bawa kes ni dekat Singapura tau. Lakafa ni dia nak bawa kes ni dekat Singapura. Dia kat Malaysia dia tak boleh nak pergi. Lepas tu dia nak saman si Loop Holding ni dekat Singapura. Bukan saja-saja dekat Singapura, Singapura pun dia masih refer dekat Malaysia juga. Singapura kena terima surat recommendation daripada Mahkamah Tinggi Malaysia. Kalau ada, barulah boleh sebut kes dekat Singapura masa tu. Itu syarat dekat Singapura. Tapi tak tahulah sama ada Lakafa ni buat ke dapat surat tu atau tidak, tak tahulah kan. So, dalam kenyataan bersama masa tu, penyelesaian ini tidak dianggap oleh mana-mana pihak sebagai pengakuan sebarang pertuduhan atau liability dan kedua-dua pihak yang ini bersetuju semua terma lain akan kekal sebagai peribadi dan sulit. So, kini kedua-dua jenama ni mempunyai kekuatan dan peminatnya sendiri. Bagi korang yang belum rasa produk minuman ni, macam mana? Mana satu sedap? Pada aku dua-dua sedap lah, sama je. Tapi yang aku perasan lah, lepas kes Chatime ni tukar kepada T-Life kan, kalau korang nak tengok kedai Chatime ni, susah jumpa lah. Nisbah dia macam 10-2. Baru-baru ni aku ada pergi dekat The Mines tau, The Mines Seri Kembangan tu. Aku ada nampak kat situ ada satu kedai Chatime. Tapi kalau nak dibandingkan dengan T-Life, T-Life ni banyak tau kedai dia. Even dekat Shoplot, kalau kau pergi kat mana-mana kan, kat kedai Shoplot mesti ada salah satu, mesti ada kedai T-Life tau. Even dekat pekan-pekan kecil pun ada T-Life. Mungkin cara marketing dia macam itulah. Orang ramai pandang yang kedai dia ni ada kat mana-mana tau. Tak macam Chatime. Chatime ni macam eksklusif sikit tau. Kalau kau pergi mall, kau jumpa Chatime. Kalau kau pergi Shoplot, kedai-kedai kecil, pekan-pekan kecil, kau takkan jumpa punya Chatime ni. So, apa pendapat korang pasal cerita malam ni? Okey tak? Ni pendapat akulah kan. So, kalau korang rasa cerita aku malam ni ada manfaatnya, boleh menambah ilmu pengetahuannya kat kau, kau boleh cerita balik kat kawan-kawan kau pasal apa yang aku cerita ni, korang bolehlah like, komen. Kalau baik sekali tu, korang subscribe lah sekali. Apa salahnya kan kalau korang subscribe sekali. Okey geng, apapun korang yang terbaik geng. Awesome. Ciao geng. Jumpa lagi.